Assalamualaikum semua. Segalanya sentosa semestinya di Apa Khabar Malaysia bersama saya Pasha Rahim. Dan hari ini buat pertama kalinya setelah 6 bulan kita bersiaran, saya bergandingan bersama saya Cedi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Pasha? Baik, saya sihat alhamdulillah. Macam mana? Nampak ceria bestnya hari ni kan. Hopefully hari anda pun berjalan dengan lancar. Tapi kena tontonlah Apa Khabar Malaysia pagi ni sampailah pukul 10 pagi. Sejam je kita bersama. Macam-macam informasi akan kami kongsi sama. Isu-isu semasa, berita-berita terkini, itu yang pasti. Dan semestinya kita akan buka dulu antara yang terkandung di portal bernama.com. Jangan stres-stres ya. Kalau mungkinlah beberapa hari ni kadang-kadang kita dibanjiri dengan cerita-cerita yang tak berapa nak best. Yang tak berapa seronok cerita tu. Hal-hal yang bukan berkaitan kita tak usahlah nak menjadi berkaitan gitu. Betul kan? Kita ambil yang positif je lah antaranya. Jom kita buka dulu portal bernama.com. Ini berita baik khususnya kepada Malaysia sendiri juga dan juga kepada bakal haji, di mana TH diiktiraf pembimbing haji terbaik di dunia Islam. Antara yang boleh kami kongsikan bersama, Lembaga Tabung Haji menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi apabila merangkul anugerah Laboratorium bagi kategori perkhidmatan bimbingan haji terbaik dunia Islam pada persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023 di Jeddah, Arab Saudi baru-baru ini. Dan ini yang diberitahu dan diwawarkan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dari Dr. Taufik Fauzan, menyampaikan anugerah tersebut kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mat Naim Mokhtar pada persidangan itu yang berlangsung pada 9 hingga 12 Januari lepas. Dan untuk pengetahuan anda, anugerah ini juga merupakan pengiktirafan buat negara kerana berjaya melahirkan sebuah institusi unik yang kini menjadi contoh kepada negara Islam. Dan seperti yang kita tahu Kerajaan Arab Saudi sendiri untuk tahun ini telah mengeluarkan 31,000 kota kepada jemaah haji di Malaysia sendiri. Selepas pandemik kita tahu mungkin kota itu dinaikkan sedikitlah untuk memberi peluang kepada bakal-bakal haji untuk tahun 2020 punya batch. Jadi tahniah kepada bakal-bakal haji yang bakal membuat haji untuk tahun ini. Jadi bersiap sedialah ya. InsyaAllah. Baik, dan kami semoga dipanggil. InsyaAllah. Kita memang semua sepertinya antara salah satu yang ditunggu-tunggu adalah panggilan untuk menunaikan haji di Mekah. Baik, seterusnya petikan daripada bernama.com. Baru-baru ini dilaporkan hilang di perairan Indonesia 5 orang kru kapal kargo MV Dai Cat 06. Jadi identiti 5 orang kru ini telah pun dikenal pasti. Menurut pengarah maritim negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata 3 daripada 5 kru berkenaan adalah warga negara Malaysia, iaitu pegawai kanan Muhammad Syafarizan, 2 kelasi Muhammad Sudeh dan juga Darren Lito. Beliau juga berkata lagi 2 kru kapal merupakan warga Indonesia adalah nakoda dikenali sebagai Adi dan juga ketua jurutera damai Papane Ole yang berumur 57 tahun. Menurut Pusat Kecil Mencari dan Menyelamat Johor Bahru telah menerima makluman dari pihak Maritime Rescue Control Center Putrajaya pada 11 malam tadi bahawa pihak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Republik Indonesia akan mengkoordinasikan pencarian kapal kargo berikut. Berdasarkan maklumat, berkemungkinan kapal itu berada dalam perairan Indonesia. Walau bagaimanapun, setakat ini belum lagi ada apa-apa maklumat berkenaan penemuan kapal tersebut. Difahamkan kapal kargo itu didaftarkan dan di Malaysia dan membawa muatan 527 batang pipe yang bernilai lebih RM700,000 dipercayai hilang dan sehingga kini masih dicari. Apapun kita harapkan jangan ada spekulasi yang bukan-bukan lah ya. Kita serahkan pada pihak yang berwajib. Kita percaya pihak berwajib lebih pantas dan segera untuk bertindak. Dan banyak lagi sebenarnya berita-berita terkini untuk anda dapatkan selain daripada menerusi portal bernama.com. Kita akan singgah sekejap lagi dekat bilik berita untuk dapatkan berita lain, berita sepenuhnya. Tapi sebelum itu kita nak tengok dulu cuaca untuk hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa cerita? Mungkin anda boleh rancang perjalanan anda. Silakan.
Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita. Pihak berkuasa negeri terutama Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Alam Sekitar diminta untuk memantau risiko pencemaran sungai di Negeri Sembilan. Ini khususnya bagi sumber air berhampiran sempadan negeri jiran termasuk Negeri Selangor. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, ia bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku yang pastinya menjejaskan bekalan air bersih membabitkan penduduk Negeri Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi itu antara perkara yang terlalu Menteri Besar Selangor minta supaya Kerajaan Negeri Sembilan berikan perhatian, dan insyaAllah saya dah maklumkan kepada JPS supaya perkara-perkara tersebut JPS, BKSA dan Jabatan Alam Sekitar supaya memberikan perhatian yang serius, dan ini masalah masyarakat yang kena bantu. Beliau berkata masyarakat juga perlu bertanggungjawab menjaga kebersihan sungai yang merupakan pembekal sumber air kepada manusia sekaligus memastikan kelestarian alam sekitar terjamin. Pada 24 Disember lepas, loji rawatan air Sungai Semenyih dan Bukit Tampur Selangor dihenti tugas akibat tumpahan pati minyak wangi susulan kemalangan sebuah lori dengan muatan bahan itu di lebuh raya Ilit berdekatan Bandar Serenia hingga menyebabkan pencemaran di stesen pam air mentah Jenderal Hilir dan menjejaskan bekalan air penduduk sekitar. Baik, bagi merancangkan ekonomi negara, Sabah tidak akan mengenakan SOP tambahan kepada pengembara di China untuk ke negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata, keperluan mengikut SOP, pengembara dari negara itu hanya perlu mengemukakan ujian PCR yang negatif untuk COVID-19 dan juga telah divaksinasi seperti yang ditetapkan di negara mereka bermula Ahad lepas. Sabah berharap untuk menerima lebih banyak pelaburan dari China pada masa hadapan dengan ekonomi dan kerjasama antara China serta negeri itu yang terus meningkat. Ke perkembangan berikut. Polis menahan seorang lelaki berusia 35 tahun kerana disyaki memukul dan membuat ugutan bunuh terhadap ibunya sendiri yang dipercayai menjalin hubungan dengan lelaki lain selepas kematian bapanya. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata, dalam kejadian 1 tengah hari Selasa, suspek pergi ke kedai ibunya di Taman Perindustrian Puchong Utama dan memarahi serta memukul muka ibunya menggunakan sekeping fail, kemudian mengugut mahu membunuhnya. Bertindak atas laporan polis yang dibuat ibunya yang berusia 58 tahun, polis telah menahan suspek pada 11.30 malam hari yang sama. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis methamphetamine dan mempunyai 15 rekod jenayah lampau. Suspek kini direman sehingga Jumaat ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana menakutkan secara jenayah. Perkembangan sukan, pemain badminton lelaki utama negara Lee Zijia semalam terpaksa berdepan dengan satu lagi kekecewaan di terbuka Malaysia apabila tewas pada pusingan pertama ketika berhadapan pemain Jepun Kodai Naraoka. Zijia selaku pemain nombor 2 dunia bermula dengan baik apabila menang 21-13 pada set pertama. Namun pemain berkedudukan ke-7 dunia itu berjaya menyamakan kedudukan selepas menang 21-17 pada set kedua. Selepas perlawanan sengit pada set kedua, Naraoka 21 tahun yang berjaya mengatasi Zijia dengan kemenangan 21-19 dalam masa 1 jam dan 12 minit ini akan berhadapan seorang lagi pemain negara, Eng Zitong, pada peringkat seterusnya hari ini. Zijia juga mengalami nasib yang sama di terbuka Malaysia sebelum ini. Selain kekalahan beliau pada pusingan kedua kepada pemain bukan pilihan dari Indonesia, Shazar Hiran Yustavito pada tahun lepas, beliau juga tewas dalam pusingan pertama kepada pemain Thailand, Supanyu Avihingsanon pada edisi 2019. Zijia pada ketika ini dibimbing rakannya Darren selepas Indra Wijaya berhenti melatihnya November tahun lalu. Dengan itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum. Salam hormat.
Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita ada pengisian yang sangat-sangat bermanfaat, isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental dan juga kesihatan wanita khususnya. Pertama sekali kita akan bercakap mengenai hoarding disorder dan nanti selepas tu kita akan bercakap tentang isu cyst dan juga fibroid. Tapi buat sekarang ini kita ada seorang tetamu yang kita akan bercakap mengenai hoarding disorder. Adakah ia satu tabiat ataupun satu penyakit mental? Jadi mungkin ramai antara anda di luar sana yang mungkin mengalami ataupun ada rakan-rakan ahli keluarga yang suka menyimpan barang sampai orang kata tu dah penuhlah satu bilik, itulah kan, barang-barang yang rosak ataupun yang telah lama disimpan pun tak nak dibuang-buang juga. Jadi adakah itu satu masalah, adakah ia satu tabiat yang tidak suka membuang kerana difikirkan ia satu pembaziran, ataupun adakah ia satu penyakit mental? Jadi pada hari ini kita akan membincangkan isu ini bersama Encik Aiman Amri, seorang aktivis kesihatan mental bersama kita melalui talian Vmix. Hai, Assalamualaikum Encik Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Alright. Cik Aiman, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Satu topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan pada hari ini. Mungkin ada di antara kita baru aware tentang ini merupakan satu tabiat ataupun satu penyakit. Tapi awas, mungkin tabiat itu boleh mengarah kepada dan terjurus kepada penyakit. Untuk itu, mungkin Cik Aiman boleh perjelaskan lebih lanjut lagi tentang hoarding disorder ni. Silakan. Okey, alright. So topik hoarding disorder ni antara topik yang saya rasa dekat Malaysia agak ramai lah dengan budaya kita kan. Tapi kalau kita tanya balik adakah dia tabiat atau penyakit, sebenarnya dia kedua-duanya sekali. Macam yang Encik dengan Fasha tadi cakap tadi kan, dia bermula dengan tabiat. Asalnya mungkin sekadar kalau kita bagi definisi ringkas lah, hoarding disorder ni adalah sejenis diagnosis secara mental di mana pengidap ni mempunyai masalah untuk tak mampu nak lepaskan barang. Maksudnya contoh macam kita, contoh kalau Encik dengan Fasha, kita ada barang kesayangan kita, betul tak? Kita sayang handphone kita sayang komputer, laptop dan sebagainya kan. Itu normal, itu standard. Tapi orang yang ada hoarding disorder, dia ada attachment yang sama tetapi dengan semua barang. Dan barang tu kadang-kadang tak ada value pun. Saya bagi contoh resit yang dia dapat daripada McDonald 3 tahun lepas contoh. Ataupun tisu-tisu yang dia pernah dapat free waktu pergi contoh career fair, dapat kipas, plastik semua kan. Dia masih simpan. Walaupun benda-benda tak ada nilai dan tak ada fungsi untuk dia, tapi dia punya attachment tu sama macam kita dengan barang yang penting. Jadi bila mana benda ni sampai memberi, kalau istilah dalam psikiatri kita panggil clinically significant, maksudnya dia memberi kesan yang berat kepada dia, sampaikan hubungan rumah tangga terkacau, dia punya hubungan kawan-kawan, dia jadi marah bila orang buang barang dia. Padahal barang tu tak boleh guna pun, berhabuk je. Tapi bila kita buang, dia tahu je dia apa kita buang. Dia tahu je barang tu tak cukup. So ini antara dia menjadi masalah, dan daripada tabiat tu mula bertukar menjadi penyakit. Okey, baik. Kita percaya ramai sekarang dah boleh cek ada tak ciri-ciri macam tu pada diri kita sendiri kan. Mungkin kita boleh periksa diri sendiri. Baik, Encik Aiman, tadi telah disebutkan seseorang yang menghidap hoarding disorder ni adalah dia menghadapi satu kesukaran untuk membuang barangan-barangan kerana merasakan setiap barang tu ada keperluan, ataupun setiap barang itu ada, nanti simpan dulu tak apa, mana tahu nanti nak ada guna masa di hadapan, walaupun barang-barang itu tak ada nilainya. Soalan saya pada Encik Aiman sekarang ni, apakah ciri-ciri yang membezakan seorang yang menghidapi hoarding disorder dengan seorang yang memang mengumpul barang-barang? Contohnya, kerana ada mungkin kekeliruan di situ, katanya saya bukan hoarder, saya pengumpul barang-barang. Jadi apa yang membezakan antara dua tu? Ya. Okey. So ini menarik. Sebenarnya pengumpul barang ni antara alasan ataupun hujah yang selalu digunakan oleh seorang yang ada hoarding. Contohnya dia kata, oh saya simpan barang-barang antik ni, saya simpan barang macam ni. Kalau barang tu ada value, tak ada masalah. Contohnya lah kalau kita kata dulu-dulu simpan stamp dan stamp tu naik harga, dan tak ada masalah, itu investment. Tapi kalau dia simpan barang yang tak ada value, contohnya, oh saya sentiasa simpan, contohlah dekat kertas saya sentiasa simpan kertas untuk flyer saya dapat daripada orang. So setiap kali orang bagi flyer, kita simpan. Maka itu jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia permulaan.
Kita nampak macam simple, kertas pun. Tapi dia permulaan. Sebab holding ni dia ada lebih kurang dalam 9 peringkat. So peringkat pertama tu adalah peringkat di mana kita mula menyimpan barang yang dapat free. Bukan barang beli tapi barang dapat free. Contohnya isu ekstra pergi kedai kopi ke ataupun barang-barang dapat kat Fair. Dia mula dengan peringkat 1. Dalam kelamaan kita boleh nampak holding disorder ni paling obvious macam mana nak tahu beza holding disorder dengan orang yang menyimpan hold adalah dia punya barang tu kebiasaannya dia akan ada atas lantai. Dia akan berkumpul atas lantai. Itu paling kita panggil indicator paling awal yang dekat untuk kita. Barang tak pakai terkumpul atas lantai sampai mengganggu perjalanan kita dalam rumah. Nak pergi yang lain kita venue ambil dia dan sebagainya. Mungkin ada sifat pengotor di situlah. Mungkin. Adakah ada sifat ada sesetengah orang mengatakan kalau kita lihat gambar-gambar yang ditunjukkan tadi, ramai antara yang menghidap hoarding disorder ni rumahnya dalam keadaan yang sangat kotor, bersepah dan sebagainya. Adakah simptom pemalas dan pengotor itu merupakan satu ciri-ciri hoarder? Dia bersepah tu subjektif tau. Bagi kita nampak bersepah. Tapi bagi orang yang hoarders dia rasa macam everything is perfect. Kalau kita tanya dia kat mana pen tahun 2018 contohnya yang guna warna waktu kita guna sikit-sikit dia tahu dekat belakang sana tepi rak sana dekat situ tempat dia. So bagi dia benda tu kemas. Tapi bagi kita bersepah. Ada antara mitos yang selalu orang salah faham lah. Orang ingat dia merujuk kepada hoarding disorder ni dengan gambar-gambar tadi sebab dia bersepah kita rasa macam biasanya hoarding ni orang bersepah macam tu. Tapi sebenarnya hoarding juga boleh jadi apa benda kemas. Contohnya dia tersusun cantik. Contohlah ini contoh bukan saya tau tapi contohlah kalau belakang saya nampak cantik kan. Tapi buku tu tak pernah buka, tak pernah baca, plastik pun masih tak koyak. Istilah Jepun pun ada panggil, istilah kita panggil sebagai sundong. Iaitu orang yang beli buku. Tapi dia beli dia tak ada baca. So itu juga salah satu petanda awal lah dia mula menjadi pengumpul yang kebawa hoarding. Tapi bersepah tu kadang-kadang satu seni juga Bersepah pun ada sini ada saja sebab ataupun alasannya sebenarnya kan. Tapi kalau kita mungkin bukan hoarding disorder ataupun hoarders tu sendiri, adakah orang yang hoarders ni dia dapat merasai dia sendiri ada mengalami penyakit hoarding disorder ni? Okey. So kalau dalam diagnosis hoarding disorder jadi tiga jenis lah orang yang ada hoarding disorder ni. Iaitu kita panggil dia ada insight, dia ada insight pertengahan ataupun langsung tak ada insight. Dia boleh reduce. So orang yang ada insight ni maksudnya adalah dia tahu dia ada masalah. Dia tahu benda ni sepah, dia ni penuh buku semua tapi dia tak boleh nak buang sebab dia tak mampu. Sebab pemikiran dia akan rasa resah sekali dia buang, dia akan rasa murung bila benda tu tak ada. Ini adalah orang yang ada insight yang bagus. Insight pertengahan ni adalah dia tengah-tengah lah. Di mana dia macam dia rasa okey tapi macam tak okey. Tapi yang paling teruknya adalah apabila mereka langsung tak ada insight. Dia rasa delusi bagi dia apa yang aku buat ni benda normal. Tak ada masalah pun. Aku tak kacau orang, aku tak ambil masa orang, aku tak guna tenaga orang lain, tak bagi duit apa-apa orang lain, semua hak milik aku. So ini bukan masalah. Tapi bagi kita yang datang ke rumah dia, foto sepah, sana sini, nak jalan pun tak muat, tangga pun jadi one-way kan. Bagi kita benda tu sangat-sangat bersepah. So ini antara keadaan yang lebih melarat lah, di mana dia sendiri tak rasakan benda tu problem, dia tak rasa benda tu masalah. Bila kita bagi rawatan tu susah lah. Kadang-kadang baik kan eksperimen bersosial saya nampak kat YouTube ada orang buat tim ni dia pergi ke rumah makcik-makcik ni yang ada hoarding disorder dan dia kemaskan, dia buang di dalam botol, dalam bulat semua kan. Tapi bagi saya benda tu tak berkesan sebab kita tolong kemaskan dan percayalah datang balik 2-3 bulan akan datang dia akan kembali balik ke tabiat yang asal. Dia orang yang kita panggil delusi tadi tu memang tak dapat ubah. Baik, Chairman tadi ada sebutkan 3 jenis orang yang mungkin yang menghidapi hoarding disorder ni, yang ada insight, yang mungkin ada separuh insight dan yang tidak ada insight langsung. Mungkin Chairman boleh terangkan lebih lanjut sedikit ataupun boleh jelaskan apakah yang menjadi punca seseorang itu menjadi seorang hoarder. Mungkin
adakah dari sense of attachment pada barang-barang ini kerana mungkin low self esteem ataupun mungkin merasakan diri mereka tu tiada nilai, jadi barang-barang yang dia simpan itu memberi satu nilai pada diri mereka. Encik Aiman boleh jelaskan sikit mungkin? Salah satu yang kita nampak adalah orang tua ni ada hoarding disorder. Di antara kebiasaan kita faham macam tu kan. Tapi sebenarnya ini adalah pandangan yang salah lah. Bukan orang tua sahaja ada, kadang orang muda pun ada. Cuma bezanya macam kita sebut dia sebab dia ada peringkat 1 sampai peringkat 9. Yang muda-muda ni dia mungkin baru peringkat 1, 2, 3. Tapi bila dah dewasa, masuk dah kahwin, dia dah mula peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7 kan. Contoh kadang-kadang kita kemas barang suami ke, kita kemas kotak isteri ke, kadang bila buka balik, ini surat resit dia dapat waktu first kita dating dulu. Bila dating? 15 tahun lepas. Dia waktu tu dah mula bertambah. So antara faktor yang menyumbang kepada wujudnya tabiat hoarding ni adalah yang pertama budaya kita jugalah. Okey. Saya bukannya nak menentang agama ke apa, jangan salah faham. Tapi kadang-kadang istilah kita kata nak buang sayang membazir amalan syaitan. Kadang-kadang itu menjadi penyumbang kepada wujudnya tabiat tersebut. Sebab kalau konteks asal ayat itu supaya kita tak membazir, makan habis, ambil secukupnya. Tapi kadang-kadang kita salah apply konsep tu, kita rasa macam benda ni dah beli mahal dulu dan dah rosak, tak boleh guna pun, tapi kita tak buang. Sebab apa? Sebab kata membazir ni tak baik, buang dulu, beli mahal. Sedangkan nilai itu dah tak ada. Bagi dia nilai tu besar, tinggi, mahal. Tapi bagi orang yang tak pernah, contohlah kalau kita ada laptop rosak kan, simpan duit, kerja keras simpan duit nak beli laptop Pro contohnya sampai 15,000 contohnya. Tapi lepas 10 tahun akan datang, laptop tu dah rosak, dah tak boleh guna dah. Tapi kita rasa sayang sebab apa? Sebab kita ada value, emosi. Yes, value kita adalah penat bekerja keras. Betul. Tapi bagi orang yang nak tengok laptop kita tu dah rosak, tak boleh pakai pun, ni buang di kedai macam buruk. Tapi kita akan rasa. Sebab apa? Sebab kita meletakkan emosi tu. Sebab tu budaya juga antara budaya yang menyumbang kepada arah ni lah. Cuma sayangnya sebab kita beranggapan bahawa orang tua je lah juga hoarding disorder ni. Kadang-kadang kan dia sentimental lah, value ni. Kita rasa macam waktu muda-muda ni aku okey je. Setelah dia dah peringkat 8 atau peringkat 9 dah. Dah termurah. Okey. Saya percaya bila ada di antara kita yang mungkin ada tabiat ini yang dah rasa sampai level kritikal, kita takkan dapat merasai kita ada hoarding disorder ini. Tapi mungkin ada di antara kita rakan terdekat ataupun keluarga yang nampak tabiat itu pada diri kita. Mungkin ada cara rawatan ataupun apa cara lain untuk kita menegur, ataupun mungkin ada cara yang sesuai untuk kita rawat ataupun membantu mereka yang mengalami masalah hoarding disorder ni. Okey. So kalau orang tu tak dahaga, kita hidang air sedap mana pun dia tak nak minum, betul tak? So sama juga untuk orang yang ada masalah ni, kita tak boleh hantar dia pergi terapi ke, kita buat dia tak boleh, kita kemaskan, dia takkan berkesan. Dia first step, sentiasa langkah pertama adalah untuk bagi dia sedar bahawa apa yang kau ada ni adalah satu masalah. Problem yang kau kena tackle, itu bagi first sekali. So macam mana nak buat benda ni adalah kita kena sama-sama bagi nampak macam mana suasana rumah ni mengganggu orang sendiri. Contohnya kalau kita ambil macam gambar tadi, hoarding peringkat ke 9 atau 8 ni, dia dah ada kecederaan. Contohnya kotak dia bertimbun dan ada anak kecil, ada risiko kotak tu jatuh kena anak. Dan biasanya rumah orang yang hoarders ni, barang banyak, dia akan lebih panas berbanding rumah biasa tau. Sebab barang-barang tu dia mengumpul habuk. So kita bagi nampak benda-benda yang merosakkan dulu sebelum kita cerita benda tu nak tabiat yang rosak. So macam mana kita contohlah, contoh nak lalu susah, dan antara langkah awalnya kita ajak dia untuk mengemas sama-sama. Kita ajak dia untuk buang. Tapi bila istilah buang tu kita ubah juga tu. Bila kita kata buang barang, contohnya barang mana kan, dia akan terasa, dia akan macam tak baik buang, membalik, amalan syaitan. So, kita kena ubah kita punya bahasa. Kita cakap, benda ni recycle. Lepas tu kita jual free dia.
ataupun kita bagi kat kedai besi buruk boleh dapat duit, timbang mahal dapat duit. Kita gunakan istilah-istilah macam tu supaya mereka tak rasa macam Farah ni akan hilang terus, tapi dia akan mendapat nafas baru, manfaat baru dekat tempat yang lain. Tapi saya tak nafikanlah kalau benda ni mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi melarat macam punya gambar ni kan. Of course untuk pulih pun mengambil masa bertahun-tahun. Baik, itu dia cara untuk kita mendekati mereka yang mengalami masalah hoarding disorder ini sangat penting ya. Betul. Sebenarnya mungkin pada orang yang menghadapi hoarding disorder tu benda ni sangat sensitif sebenarnya. Baik, itulah penjelasan daripada Encik Aiman Amri berkenaan dengan hoarding disorder, adakah ia satu tabiat ataupun satu penyakit mental. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin mempunyai rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang ada menunjukkan mungkin simptom-simptom ataupun tanda-tanda awal, kita bolehlah bantu mereka bersama-sama. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Encik Amri, Encik Aiman, sudi bersama kami untuk kita bercakap tentang isu ini. Baik, kita jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Aiman, ya. Keman hala tuju kita. Baik, tadi saya dah sebut selepas ni kita akan bercakap berkaitan ataupun berkenaan kesihatan wanita. Semestinya ini satu isu yang memang kita saya suka untuk kupas. Betul, dan lebih lanjut lagi isu yang memang semua antara kita perlulah peka kerana berkenaan dengan kesihatan diri kita sendiri. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, nak minum air kejap lah, Chat. Ya, jangan kemana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Ya, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kami war-warkan sebentar tadi, ini satu topik yang cukup menarik untuk kita perbincangkan dan kita dapatkan informasi lanjut maupun pengetahuan kita sebagai wanita, khususnya tentang sis dan juga fibroid, simptom awal kanser. Betul. Wow. Tapi bukan saja Chat, juga untuk mungkin yang telah pun berumah tangga, informasi ini juga penting untuk para suami di luar sana kerana pentingnya seorang suami itu memberikan sokongan kepada isteri-isteri yang mungkin melalui fasa yang sukar. Kan siapa nak ada penyakit, siapa nak ada sis, siapa nak ada fibroid berlaku dalam badan kita sendiri kan. Baik, untuk itu kita akan bercakap dengan lebih lanjut tetamu yang cukup istimewa dan pakar berkaitan dengan perunding sakit puan dan juga pakar kesuburan dari Metro IVF. Kita ada Dr. Prakash. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Satu topik yang saya rasa memang dekat dengan kita, khususnya wanita, dan saya suka walaupun kita dapat banyak pendedahan khususnya media sosial sekarang ni, tapi kita nak tahu dengan lebih jelas lagi, khususnya kepada pakar yang lebih tahu. Okey, mungkin doktor boleh jelaskan kepada kami apa itu sis dan juga fibroid. Adakah perbezaan dan persamaan? Ya. Jadi kalau kita melihat perkataan sis ni adalah perkataan umum yang digunakan. Sis ni adalah bagaikan satu belon yang mempunyai kandungan dekat dalam dia. Jadi kandungan tu mungkin menjadi air, mungkin darah, ataupun mungkin ada yang berisi tisu badan. Dan sis ni sebenarnya boleh berlaku pada mana-mana bahagian badan kita, pada mata, pada leher, pada hidung. Dan khusus pada wanita, kita bercakap tentang sis ni adalah sis yang berlaku di kilang telur, yang kita panggil sebagai kilang telur ovary. Jadi apa yang kita melihat ni adalah ovarian cyst yang berlaku pada kilang telur ovary. Dan manakala fibroid ini pula adalah satu ketumbuhan yang berlaku di dinding rahim seorang wanita. Dan selalunya saya akan andaikan dia sebagai salah satu biji dalam satu buah. Jadi dia adalah satu ketumbuhan yang berlaku dalam dinding rahim. Dan fibroid ini adalah common, ataupun kita kata satu daripada 3 wanita boleh ada fibroid. Dan fibroid ini bergantung kepada saiz dia dan juga bergantung kepada tempat atau site yang dia duduk sebelum memberikan simptom pada seorang wanita. Jadi sis adalah benda yang berlaku pada kilang telur yang ovary, dan fibroid adalah ketumbuhan yang berlaku di dinding rahim. Jadi dua kawasan yang berlainan. Berbeza. Okey. Sekarang kita dah tahu perbezaan antara sis dan juga fibroid. Mungkin doktor boleh jelaskan juga lebih lanjut kerisauan yang sering timbul di antara wanita yang mungkin mengalami sis dan juga fibroid. Ini antara kerisauan yang paling utama adalah mereka merasakan ia mengganggu kesuburan ataupun kebolehan untuk hamil. Mungkin doktor boleh jelaskan adakah ia memberi kesan terhadap kesuburan seorang wanita ataupun bagaimana? Memandangkan kita
nak mengupas tentang kesuburan. Jadi kita perlu memahami fungsi yang dilakukan oleh kilang telur. Kilang telur ni berfungsi untuk menghasilkan telur. Telur ni dihasilkan satu telur setiap kitaran haid dan dilepaskan di tube fallopian dan persenyawaan berlaku di tube fallopian dan selepas berlaku persenyawaan penempelan itu berlaku di dinding rahim. Jadi kalau kita melihat dari segi cyst, ovarian cyst ni, kita perlu melihat adakah cyst ni jenis cyst yang macam mana. Katalah jenis cyst yang air, selalunya jenis cyst berair akan hilang dengan sendiri. Dan kita juga melihat kepada saiz cyst tersebut. Adakah dia lebih daripada 5 cm? Selalunya kita menggunakan, kita punya cutout point adalah 5 cm. Dan apakah kandungan dalam cyst tersebut? Selalunya imbasan ultrasound scan memberi gambaran apakah jenis cyst ni. Adakah jenis cyst yang berbahaya? Adakah jenis cyst ni jenis yang boleh datang balik? Ataupun adakah jenis cyst yang kita boleh kata tak ada masalah? Dan fibroid pula adalah pada dinding rahim. Dan fibroid yang tak mengganggu kitaran haid, maksudnya kitaran haid itu tak banyak, tak heavy. Maksudnya kita tahu fibroid itu ada tetapi dia tak mengganggu. Banyak juga wanita perlu sedar, ada wanita yang sudah mengandung dan waktu mereka melalui imbasan ultrasound scan untuk bayi mereka baru terjumpa cyst, baru terjumpa fibroid. Jadi ini membawa maksud wanita yang mempunyai cyst dan fibroid masih boleh mengandung secara semula jadi. Dan itu adalah satu benda yang para wanita perlu memahami. Dan apabila mereka ada cyst ataupun ada fibroid dan mereka mengalami masalah kesuburan, mereka memerlukan siasatan secara lanjut untuk menunjukkan adakah mereka menjadi punca untuk masalah kesuburan pada pasangan ini. Kerana kita perlu memahami kesuburan ini bukan saja masalah pada wanita dan juga ia melibatkan suami juga. Jadi janganlah kita hanya setakat wanita tu ada cyst, kita memberikan 100% kesalahan. Bukan kesalahan, kita menjadikan bebanan. Sebenarnya kita tak pernah salahkan wanita. Sebenarnya semua kawan lelaki di luar sana pun tak pernah salahkan wanita. Tapi beban ni ditanggung oleh seorang wanita. Padahal kalau kita dah scan, kita beritahu mereka dah ada satu ketumbuhan fibroid, walaupun berapa kecil pun mereka menjadikan dia satu bebanan yang besar. Jadi mereka tak dapat kembali keluar daripada topik tersebut. Mereka rasa fibroid itulah menjadi punca, Dan dekat sini saya nak menjelaskan bahawa ada juga wanita dengan fibroid boleh mengandung secara semula jadi. So jangan berasa bebanan yang tinggi. Datang jumpa doktor, jadi kita boleh beri nasihat. Doktor dah jelas jelas dah hal itu. Wanita di luar sana jangan merasakan diri itu menjadi penyebab masalah kesuburan, terjadinya kepada masalah kesuburan. Baik, saya percaya ramai di antara kita, khususnya wanita, yang bila dah berlaku cyst maupun fibroid baru kita sedar. Tapi macam mana kita nak kenal pasti simptom awal adanya cyst dan juga fibroid? Mungkin kita boleh cegah daripada awal sebelum kita dapat tahu yang kita ada cyst dan fibroid. Okey. Jadi kalau kita melihat dari segi cyst dan juga fibroid, ada beberapa simptom awal, tapi tak semestinya pesakit yang mempunyai fibroid dengan cyst ni ada simptom. Sebagai contohnya yang tadi kita sebutkan masalah kesuburan. Waktu mereka datang untuk pemeriksaan masalah kesuburan, benda ni kita jumpa secara incidental finding. Waktu kita scan baru kita jumpa. Dan bagi wanita yang punya cyst atau fibroid besar, mereka akan rasa perut mereka menjadi semakin besar, semakin kembung. Selalunya ruangan pelvis. Ada kalanya mereka akan mengalami kesakitan pada ruangan pelvis. Mereka juga mungkin ada gangguan dari segi membuang air kecil. Kalau fibroid tu jenis yang besar, mereka rasa membuang air kecil tu tak begitu lawas. Dan juga waktu bersama semasa hubungan intim, mereka mungkin mengalami tak selesa. Tapi sebagai umum, apa yang kita perlu sedar, bagi seorang wanita yang mempunyai kitaran haid yang teratur dan tak ada sakit semasa mengalami kitaran haid, dan darah haid itu adalah darah yang tak banyak, maksudnya mereka adalah sihat. Mereka sihat. Maksudnya walaupun mereka mungkin ada cyst, mungkin ada fibroid, tapi mereka tak adalah mereka mengganggu kesihatan wanita tersebut. Dan ada beberapa segelintir cyst ni kita panggil sebagai physiological cyst, jenis air yang akan datang dan pergi dengan sendiri. Pergi dengan sendiri. Fibroid tak hilang. Tapi fibroid ni tak adalah membesar dengan mendadak. Tapi fibroid tu akan ada di rahim wanita tersebut dan akan terus membesar sehingga wanita itu mengalami putus haid. Dan lepas tu fibroid tu tak besar, tapi masih takkan
hilang. Dia tak kena. Mungkin mengecut sedikit, 10%. You see, jadi fibroid ini seperti yang saya dah katakan, janji dia tak mengganggu kitaran haid. Kitaran haid dia tak menjadi banyak. Maksudnya fibroid tu ada tetapi tak ganggu. Jadi kita tinggalkan seperti itu. Jadi tak menjadi satu masalah lah kalau itu sekiranya itu berlaku. Baik, tadi doktor dah sebutkan antara simptom-simptom jika mengalami cyst ataupun fibroid. Jadi jika seseorang wanita itu mengalami simptom-simptom itu sehingga menyebabkan sakit yang terlalu kuat dan sebagainya, apakah rasanya ramai antara kita perempuan lah selalunya kan, kita dah biasa sakit sikit je makan ubat, okey lah, tak ada apalah kan, sakit sikit je kita tahan. Adakah itu satu tabiat yang elok ataupun perlukah kita mendapatkan rawatan segera? Sakit sikit je terus pergi jumpa doktor. Bagaimana pendapat dan juga nasihat doktor sendiri? Okey, jadi yang dekat sini kita melihat sebagai satu kesakitan semasa period, semasa waktu kitaran haid yang kita panggil sebagai dysmenorrhea, yang kita akan kata selalunya boleh berlaku pada mana-mana wanita, dan setiap wanita mempunyai tahap kesakitan yang berlainan. Betul. Jadi janji kesakitan ini tak menyebabkan anda tak boleh bangun dari menyebabkan anda tak boleh tidur atau membangunkan seorang wanita yang sedang tidur. Maksudnya sakit itu perlu dirawati. Baik. Senang. Jadi kalau kita nak lihat adakah sakit itu tak bagi tidur ataupun membangunkan seorang wanita yang sedang tidur, maksudnya sakit itu perlu disiasat. Disiasat maksudnya bukannya semua orang mesti mencari punca, tetapi elok jumpa dengan pakar sakit puan, dapatkan satu imbasan ultrasound scan, dan kita boleh tahu adakah ada masalah lain ataupun tidak. Baik. Katalah tiada masalah lain, maksudnya tak salah untuk kita makan ubatan sakit, tak salah. Dan kalau setiap bulan nak pergi jumpa doktor, susah juga kita. Betul. Jadi katalah scan dan lakukan dan dikatakan normal, kita anggap dia normal untuk 1 tahun yang akan datang. Okey. Dalam 1 tahun tu kita patah balik kalau masih mengalami sakit yang sama. Okey. Okey, Baik, kita akan itu dia, bincang dengan lebih lanjut. Betul, banyak lagi kita nak berbincang isu pasal ini. isu cyst dan fibroid. Banyak juga soalan-soalan yang kita nak tanya pada Dr. Prakash, tapi sebelum tu kita akan berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali. Jangan ke mana-mana. Kementerian Sumber Manusia telah merangka Pelan Strategik Kementerian Sumber Manusia 2023 hingga 2025 yang merangkumi 5 teras strategik berikut. Teras pertama, pemerkasaan modal insan berkemahiran. Teras kedua, pengukuhan pasaran buruh. Teras ketiga, jaminan hak keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan sosial pekerja. Teras empat, pemantapan, penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang. Dan teras kelima, pengukuhan dan pemerkasaan tadbir urus. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Pagi ini kita bercakap mengenai cyst dan fibroid. Apakah simptom-simptom, adakah ia merupakan simptom-simptom awal kanser? Dan di awal perbincangan kita tadi dah bercakap mengenai adakah ia memberi kesan kepada kesuburan seseorang wanita. Jadi kita teruskan perbincangan kita bersama Dr. Prakash. Bagi wanita yang mengalami cyst dan juga atau fibroid, tadi doktor ada sebutkan ada saiz yang dilihat. Kalau cyst itu kurang dari 5 cm tak menjadi satu masalah. Kalau fibroid itu tidak mengganggu kitaran haid juga tidak menjadi satu masalah. Tetapi di tahap manakah ataupun bagaimanakah cyst ataupun fibroid ini mungkin menjadi petanda awal simptom-simptom kanser? Adakah ia perlu diambil serius? Adakah ia sesuatu yang merisaukan? Bagaimana? Okey. Jadi seperti yang kita dah dapatkan definisi tadi, cyst ini adalah kantung yang mengandungi satu cecair dekat dalam, sama ada air ataupun darah. Jadi katalah kita melalui ultrasound scan atau imbasan ultrasound scan, kita hanya melihat ketumbuhan pada kilang telur. Dan kita buat anggaran ataupun anggapan bahawa jenis ni adalah cyst dan jenis yang tak berbahaya. Tetapi anggapan ni mesti
dibuat secara keseluruhan mengikut pada faktor umur seorang wanita. Kerana sis yang ada pada seorang wanita yang umur lebih daripada 40 tahun lebih menandakan satu siasatan yang lebih lanjut. Maksudnya kita perlu melihat adakah wanita itu mungkin mempunyai risiko kanser ataupun tidak. Jadi bagaimana kita akan tahu ni? Kita lihat beberapa ciri-ciri pada pada sis tersebut. Adakah sis tersebut bertambah saiz dengan cepat? Adakah ada cecair, kita panggil ascites, ada cecair dalam rongga abdomen? Adakah dia semakin kurang hilang berat badan, hilang selera makan? Ada ahli keluarga yang ada kanser lain? Maksudnya kita memerlukan pembedahan kecil atau pembedahan untuk mengambil biopsi ataupun mengambil tisu tersebut untuk melihat adakah dia menjadi kanser ataupun tidak. Jadi sis selalunya risiko untuk menjadi kanser adalah rendah kerana kita kata, kita label dia sama satu sis. Kita dah kata yang ini adalah kantong berair. Tetapi kalau dia perbezaan ciri waktu kita buat scan, dia mempunyai isi dalam kantong tersebut, maksudnya perlu melakukan pembedahan dan perlu dilihat di bawah mikroskop adakah dia jenis yang menjadi kanser ataupun tidak. Dan risiko kanser itu adalah bergantung pada faktor lain seperti yang saya ceritakan tadi. Faktor umur menjadi faktor yang lebih penting. Manakala fibroid ni kita dah pun membuat satu kesimpulan bahawa dia jenis yang tak bahaya. Tetapi peluang untuk fibroid bertukar menjadi kanser adalah kurang daripada 1%. Seperti yang saya dah kata, kerana fibroid ni adalah satu yang common. Satu daripada 3 wanita mungkin ada fibroid, dan peluang untuk fibroid menjadi kanser adalah sangat rendah kerana kita label dia sebagai satu fibroid. Dan itu berlainan. Yes. Okey, saya percaya disebabkan apa sahaja penyakit yang kita alami mungkin ada kaitan dengan faktor pemakanan kita. Adakah sis dan juga fibroid ini faktor pemakanan, pengambilan makanan kita ada faktor yang besar menyumbang kepada sis dan juga fibroid ini? Mungkin doktor boleh perjelaskan dekat situ. Mungkin cara pencegahannya bagaimana untuk kita mengelakkan ada makan makanan tertentu? Okey, katalah kita lihat selalunya makanan ini menjadi satu punca, tetapi dia bukan direct cause. Maksudnya waktu kalau kita tak jalan makanan, berat badan kita bertambah. Kalau berat badan seorang wanita itu bertambah, berlaku gangguan hormon dalam badan seorang wanita. Kalau gangguan hormon itu berlaku, itu akan menyebabkan berlakunya sis. Dan juga fibroid juga bergantung kepada hormon dalam badan seorang wanita. Sebab itu fibroid ni akan membesar semasa reproductive age, maksudnya waktu wanita itu boleh mengandung, dan tak bertambah saiz lepas dia putus haid pun disebabkan oleh hormon. Jadi makanan ini dari segi berat badan ada gangguan, tapi tak membawa maksud bahawa semua orang yang bersaiz badan besar ada sis dan fibroid, dan berbadan kecil takkan ada sis ataupun fibroid. Kerana ada faktor lain yang kita tidak diketahui dan masih boleh berlaku sis atau fibroid pada seorang wanita yang bersaiz badan kecil. Dan tiada makanan khusus untuk kita untuk mengelakkan sis ini daripada berlaku. Katalah kita tak bolehlah kata kita minum 1 liter air satu hari, sis ini tak berlaku. Tak begitu. Okey, kita dah bercakap mengenai sis dan juga fibroid. Saya rasa doktor dah memang perjelaskan dengan sangat mendalam. Jadi sis dan fibroid ni ada sesuatu yang tidak berbahaya asalkan dia tidak mengganggu kehidupan seharian dan tidak menyebabkan kesakitan yang terlalu melampau. Kita tak perlu terlalu risau. Satu lagi mungkin perkara yang ramai wanita lalui ataupun ramai penghidap adalah PCOS ataupun polycystic ovarian syndrome. Perbezaan antara sis dan fibroid dan PCOS. Mungkin doktor boleh kita sentuh sedikit berkenaan dengan PCOS ni. Okey, soalan yang baik. Selalunya wanita, selalunya ramai yang keliru dengan istilah PCOS dengan istilah sis. Sebenarnya PCOS ni kalau kita lihat dia punya full form dia polycystic ovarian syndrome. Sis yang dimaksudkan itu bukannya sis yang kita cakap yang tadi tu. Sis ini adalah satu appearance ataupun dia punya pemerhatian yang dibuat melalui scan. Apa yang berlaku pada wanita yang mengalami PCOS ni adalah dia sejenis sindrom. Dalam erti kata lain, wanita yang mengalami PCOS ni ada gangguan hormon. Jadi PCOS ni kita bagi pada dua, satu wanita yang bersaiz badan besar, satu lagi saiz badan kecil. Jadi apa saja pun ketasseimbangan di antara hormon lelaki dan juga wanita. Bagi seorang wanita sebenarnya mempunyai hormon lelaki dan juga hormon wanita. Jadi bagi wanita yang berbadan besar, hormon lelaki dia sangat banyak berbanding dengan hormon wanita. Jadi itu menyebabkan
lapisan lemak disebabkan lapisan lemak yang tebal yang juga terletak pada kilang telur. Mereka selalunya mengalami masalah kitaran haid di mana kitaran haid lebih daripada 35 hari ke atas, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan kita melihat telur tu tak dapat pecah keluar. Jadi istilah tu anovulatory, dia tak pecah keluar. Jadi mereka kantung-kantung kecil ini yang terkumpul yang diistilahkan sebagai polisistik. Yang ini bukan rupanya dia kantung seperti yang kata kantung kecil yang ada air. Tapi PCOS ni adalah kantung yang banyak. Kantung kecil yang banyak. Yang ada masalah PCOS. Bagi wanita yang saiz badan kecil pula boleh berlaku PCOS. Kenapa? Dia tak cukup hormon wanita. Jadi dia berdua yang berbeza. Jadi wanita yang bersaiz badan besar akan boleh mengurangkan berat badan dan mengatasi masalah ini. Tapi wanita yang bersaiz badan kecil dia tak dapat kurangkan berat. Dia pun tak boleh naik berat. Jadi kerana masalah dia adalah gangguan hormon wanita. Jadi kita perlu memberikan hormon tu dari luar. Tapi berita baik, mungkin masalah ini bukannya untuk seumur hidup. Mereka boleh ada perubahan lepas mereka mengandung anak pertama. Jadi PCOS ni bukannya untuk seumur hidup. Dia saiz badan tinggi, dia mungkin mengalami PCOS. Dia dah kurangkan berat badan, PCOS tu hilang. Dia mungkin dah mengandung, PCOS tu dah hilang. Mengandung bersalin, PCOS tu datang balik. Jadi itu adalah satu sindrom. Okey, saya nak menyentuh sikit tentang mungkin adakah risiko dia kecil untuk mereka yang selepas mungkin lebih usianya lebih 50 tahun ataupun dah putus haid. Ada tak risiko untuk mengalami cyst maupun fibroid ni? Yes. Fibroid ini seperti yang dah saya katakan, fibroid ini dah bermula dari awal dan mungkin dia tak menunjukkan apa-apa simptom dan waktu wanita itu melalui pemeriksaan umum mungkin dia terjumpa secara incidental finding. Tetapi kalau wanita yang lepas putus haid mempunyai cyst, cyst ini mesti dibuang. Kerana kita kata risiko itu menjadi tinggi. Jadi semakin seorang wanita itu berumur, risiko kanser menjadi lebih tinggi. Tak kira wanita atau lelaki, semakin kita berumur risiko kanser menjadi tinggi. Dan cyst yang berlaku pada wanita yang dah putus haid adalah lebih berbahaya. Kita letak macam tu, tak naklah kita semua menjadikan orang panik. Lebih berbahaya dan perlu disiasat lanjut. Baik. Okey, tadi kita dah jelas mengenai cyst and fibroid ini, kemungkinan untuk ia menjadi bertukar atau menjadi kanser itu adalah sangat-sangat rendah. Tapi pada yang sama, kerana cyst itu berlaku di ovary dan fibroid itu berlaku di dinding rahim, mungkin doktor boleh jelaskan antara simptom-simptom awal ataupun perbezaan jika seseorang itu mungkin mengalami kanser ovary dan juga kanser rahim. Okey. Jadi kalau kita melihat pada kanser ovary, kanser ovary adalah satu yang kita selalu risau kerana dia merebak dengan terlalu cepat. You see? Dan kadang-kadang selalunya ada yang terlalu kecil dan tak memberikan simptom. Dan pada waktu wanita itu datang ke hospital mungkin dah too late. Maksudnya mereka mungkin dah merebak. Itu adalah salah satu sifat ovarian cancer ataupun kilang telur. Kanser pada dinding rahim ni lebih kepada kitaran haid yang tak teratur. Maksudnya pendarahan berlaku secara banyak. Dan dengan kita buat kikisan dinding rahim, kita dapat mengenal pasti adakah dinding tu sihat ataupun tidak. Dan yang proses ni adalah lebih senang dilakukan berbanding dengan kilang telur. Kilang telur ni boleh lakukan imbasan ultrasound scan, boleh melakukan beberapa pemeriksaan darah. Tetapi kalau wanita itu mempunyai istilah keluarga yang punya kanser yang tinggi, maksudnya kita perlu siasat lebih lanjut walaupun dia ada ketumbuhan kecil pada kilang telur. Baik. Okey. Kita dah jelas mengenai perbezaan antara cyst and fibroid dan juga mungkin simptom-simptom jika mungkin mengalami ataupun ada tanda-tanda awal berkemungkinan mendapat kanser. Salah satu kanser yang paling common antara wanita adalah kanser pangkal rahim ataupun cervical cancer.
mungkin doktor boleh ceritakan serba sedikit kepentingan untuk mendapatkan vaksin HPV untuk wanita. Adakah boleh diambil pada usia berapa ataupun ada kekerapan. Ya. Okey. Baik, kalau kita lihat salah satu kanser yang dapat kita elakkan adalah kanser pangkal rahim. Kerana kajian menunjukkan 99% kanser pada pangkal rahim ini disebabkan oleh satu virus yang kita panggil sebagai HPV. Dan kita sudah pun mempunyai vaksin yang terbukti dapat mengelakkan HPV ini. Dan HPV ini berlaku kerana hubungan intim. Dan seorang wanita perlu mendapatkan vaksin ini sebelum memulakan hubungan intim. Dan kanser pangkal rahim adalah kanser yang dia bertambah saiz dengan paling perlahan. Maksudnya kita ada window period yang panjang. Contohnya 5 tahun. Jadi dalam masa 5 tahun ni, kalau wanita ni melalui pemeriksaan pangkal rahim, pap smear, kita dapat mengenal pasti cervical cancer ni lebih awal dan dapat dirawat secara sepenuhnya. Dan berbeza dengan kilang telur. Kilang telur seperti yang saya katakan, dia merebak secara mendadak, cepat. Yang pangkal rahim adalah dia terlalu slow. Jadi kita dapat identify ataupun dapat mengenal pasti lebih awal. Sedangkan kita sedang bercakap tentang kanser hanya untuk pada penonton kita, anda perlu memahami kanser ni adalah satu sel yang hilang dia punya keupayaan. Apa maksudnya? Setiap sel dalam badan kita ini mempunyai dia punya matlamat, mempunyai dia punya saiz yang perlu dicapai dan mempunyai jangka hayat yang perlu dia capai. Dan katalah sel tu hilang keupayaan tersebut, maksudnya sel tu terus bertambah saiz atau terus hidup untuk jangka masa yang panjang, dia mula merebak ke sel yang ke jiran dia. Jadi itu yang kita panggil sebagai kanser. Jadi kanser sel ni tak datang dari luar, itu maksudnya. Ini untuk supaya mereka dapat satu pemain lebih baik. Maksudnya dia bukan jadi sebab kalau makan kita makan dia terus dapat kanser. Tak. Maknanya sebenarnya bukan faktor luaran yang menyebabkan bukannya kanser jangkitan daripada orang tua yang memang ada kanser dekat rumah. Ada orang rasa sedih, saya jaga emak mungkin dapat. tak juga. Kanser ni berlaku dalam badan kita. Tapi tetap kita kata mungkin berapa situasi stimulasikan dia ataupun mempercepatkan prosesnya. Sebagai contohnya kita kata orang merokok boleh dapat kanser paru-paru. Tak bermaksud orang tak merokok takkan dapat kanser paru-paru. Pun dapat, tapi hanya kita melihat pada risiko lebih tinggi. Orang yang expose pada radiation mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi kanser ni akan berlaku. Bukan akan semua berlaku. ada risiko, semua ada risiko, tinggi ataupun tinggi atau rendah. Janganlah kita memikirkan tentang kanser je dan kita sedih mendengar, sedih bercakap. Dan itulah mentaliti orang kita suka assume benda yang belum jadi. Apa yang penting untuk anda sekarang ini adalah dapatkan rawatan. Jika kita rasa, kita kadang-kadang sendiri tahu diri kita, tubuh badan kita rasa macam mana, dapatkan rawatan dengan segera dan pergilah rujuk pada yang pakar. Apa yang penting, rawatan pap smear ataupun HPV itu penting, khususnya untuk wanita yang mungkin nak merancang untuk hamil. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Prakash Mayandi, perunding sakit puan dan juga pakar kesuburan dari Metro IVF. Begitu menarik pengisian kita pada hari ini. Apa khabar Malaysia? Tak cukup masa dah kita habiskan show kita hari ini, Chat. Dan kita harapkan akan masih setia bersama kami esok jam 9 pagi seperti biasa. Ya, saya Cedi undurkan diri, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.